A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan Karim semua, terutamanya kepada peminat-peminat dan juga AJK Jawatankuasa Persatuan Ulama Malaysia dan juga negeri-negeri serta semua pengikut Persatuan Ulama Malaysia serta hadirin dan hadirat rahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, kita dah sebenarnya masuk minggu pertama lah dalam bulan Ramadan. Pada minggu pertama ni sebenarnya kalau orang Kelantan kata kat, kita banyak berderah lah. Ingat balik jadual kita pada bulan Ramadan yang dulu, apa yang kita nak kejar pada bulan Ramadan. Minggu pertama ni kita sebenarnya banyak buat adjustment dan menyusun jadual kita balik supaya kita dapatlah mood Ramadan. Dan sepatutnya minggu kedua, minggu ketiga, minggu keempat kita dah menuju kepada kaedah menjalani Ramadan dengan lebih lancar dan pakar lagi, expert lah orang kata. Kalau bawa kereta tu, 2 tu dah start gear laju dah tu. 3, 4 tu ujung tu gear betul-betul pecut terakhir dah tu. Jadi bulan pertama ni kita banyak mengimbau lagi lah, susun balik, adapt balik daripada hasil 11 bulan kita telah menjalani bulan biasa dan kemudiannya masuk pada bulan Ramadan. Hari ni sebenarnya saya nak bincang tentang Ramadan ni ada banyak nama sebenarnya. Antaranya kita tahu bulan Ramadan ni bulan maghfirah, bulan Ramadan ni bulan Al-Quran, bulan Ramadan ni adalah bulan keberkatan. Ada macam-macam nama lagi. Kalau tengok ada yang mengatakan sampai 15 nama ada untuk Ramadan. Tapi hari ni saya nak pilih satu je nama, iaitu Ramadan ni sebenarnya adalah bulan sabar. Mendidik kesabaran kepada manusia. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam surah Al-Baqarah 155-157 Allah menyebutkan kepada kita, wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Selalunya kesabaran ini dikaitkan dengan musibah, ujian melanda, cabaran yang mendatangi kita, ujian yang datang kepada kita, sama ada kita sabar dan mempertahankan tidak cara hidup yang kita bawa selama ini. Itulah yang paling penting sebenarnya. Jadi bila kita sebut tentang puasa, iaitu menahan diri daripada makan dan minum dan juga perkara-perkara yang membatalkan puasa, mengelakkan kita daripada melakukan perkara-perkara yang menyebabkan puasa kita kurus, dan hanya dapat lapar dan dahaga, bukan kita kurus, puasa kita tu kurus. Yang dapat hanya lapar dan dahaga. Jadi kita tengoklah apa kaitannya antara puasa dan juga menahan ataupun mendidik kesabaran pada jiwa kita. Kalau kita tengok, Allah menyatakan bahawasanya Allah amat suka kepada orang yang bersabar. Malah Allah banyak kali bagi tahu dalam Al-Quran, wa basyiris sabirin. Bagilah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Tak kiralah datang ujian macam mana. Kalau dalam surah Al-Baqarah ni kita tengok, ujian boleh berlaku dalam pelbagai bentuk. Dan itu adalah fitrah, lumrah untuk memastikan yang kita ni tetap ketat atas jalan Allah Subhanahu Wa Taala ataupun istiqamah tak dengan cara hidup yang telah kita bawa berasaskan Al-Quran dan juga Al-Hadis. Itu yang paling penting lah. Jadi kalau tengok antara ujian disebutkan dalam surah Al-Baqarah ini ialah seperti kehilangan nyawa, kehilangan harta dan pelbagai lagi lah. Jadi maknanya ujian ni adalah lumrah. Dan puasa ini sebenarnya nak mendidik diri kita supaya sabar. Tapi kita tertanya-tanya juga, sebenarnya sabar Ramadan ini ni sabar untuk apa? Sebab itu kalau kita tengok, ada ulama' membahagikan sabar yang kita kehendaki itu kepada 3 bahagian. Pertama, bila kita didik diri kita sabar, sekurang-kurangnya sabar kita menahan diri daripada makan dan minum. Bulan biasa kita boleh buat macam-macam. Tapi bulan Ramadan bukan tak boleh buat juga. Tapi masa ni nafsu kita lemah, sebab tengah hari tak boleh makan, letih kan. Lepas tu kita pun adjust baliklah jadual hidup kita supaya kita dapat bersedekah, dapat membaca Al-Quran dan juga bertadarus, dan juga kita dapat tarawih, bersahur kan. Jadi kita buat adjustment. Jadi sabar ni ulama' kata terbahagi kepada 3 bahagian. Pertama, sabar dalam mengerjakan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila nak patuh terhadap perintah, bila nak buat ibadat kepada Allah, kena kesabaran yang amat tinggi. Macam kita lah di bulan Ramadan. 2 minggu pertama seronok. Lepas 2 minggu dia mulalah macam-macam penyakit
lemau, letih, penat daripada rajin solat berjemaah ramai-ramai dengan kawan-kawan dekat masjid ataupun surau. Tak apa kita orang wanita, kalau kita nak pergi, kalau tak ada fitnah tak ada masalah. Lagipun kita nak didik anak-anak kita. Macam saya bulan Ramadan lah tempat nak bertemu dengan sahabat-sahabat satu kampung, satu taman yang tak sempat nak jumpa. Pada bulan biasa kadang-kadang kita berselisih. Kita pergi solat, dia tak pergi solat. Dia pergi solat, kita tak pergi solat. Macam saya pula kerja rawang masjid seluruh Malaysia. Memanglah tak jumpa. Tapi bulan Ramadan kita paksa juga pergi solat berjemaah. Daripada maghrib sampai isyak, sampailah tarawih. Tapi masuk saja minggu ketiga tu, 10 yang kedua, 10 pertama semangat, 10 kedua, 10 ketiga dia jadi macam lemau. Penat lah, semayang kat rumah pun sama. Pahala dia lagi elok untuk wanita. Sebelum tu macam lain. Awak pergilah, nanti saya tidur dulu. Lepas tu saya bangun tarawih sendirilah. Lepas ni dia dah start dah. Sebab apa? Sebab nak menjalankan ibadat kepada Allah SWT sangat perlukan kesabaran yang tinggi. Nak sedekah pun sama. Mula-mula plan tu nak sedekah banyak-banyak. Tapi bila nak ulus sedekah dia diskaun. Bila nak masuk tabung lagi diskaun. Ini perangai kita penyakit. Tu kata penyakit hati. Yang seterusnya nak patuh perintah Allah. Lagi susah. Kenapa? Sebab kadang-kadang patuh kepada perintah Allah ni, bila kita patuh orang tak suka, kawan ejek, orang kecam. Kalau dunia viral sekarang, betul tak? Lepas tu kita pun berkira-kira, kita rasa umur kita lagi panjang, sekarang muda, tak apa boleh bertaubat. Jadi bila nak patuh perintah Allah tu sangat berkira-kira. Tak apa, Allah tahu kita baik kat dalam. Kita pula judge Allah bahawa Allah tahu kita baik kat dalam. So kita pun relax je melakukan maksiat dan mungkar. Sebab tu bila kita nak melakukan perintah Allah, macam pakai menutup aurat contohnya, buat baik, jaga anak, jaga isteri. Wah, bukan mudah nak jaga isteri ni. Tapi kita jaga juga dengan penuh kesabaran kerana itu adalah ketaatan kita kepada Allah. Kalau suami, dan suami juga qawwam, ada wibawa menurut perintah Al-Quran. So kita niat ikhlas taat pada perintah Allah, kita didiklah isteri dan juga anak walaupun ianya kadang-kadang menggugat dan mencabar jiwa kejantanan kita. Itu contoh. Yang kedua pula, sabar daripada melakukan maksiat. Maksiat ni seronok. Macam zaman sekarang, kalau kita buat benda-benda yang kontroversi, benda-benda yang pelik daripada orang, tak kira lah bercampur dengan mungkar ke tidak, cepat je viral. Maknanya orang suka, orang cepat tengok kita ni. Tapi kita tak nak kan orang kata, manusia suka buat sementara. Keredaan manusia, pandangan manusia. Jadi kita pun kena sabarlah dari menahan diri daripada kemungkaran. Kadang-kadang yang mungkar ni lagi seronok. Kadang-kadang yang mungkar ni lagi menjanjikan kewangan dan pendapatan yang tinggi. Kadang-kadang yang mungkar ni lagi lebih digemari oleh orang ramai. Kita yang buat tak mungkar ni pula jadi pelik. Jadi kena sabar banyak-banyak apabila menahan diri daripada melakukan maksiat. Apatah lagi, kalau kita buat maksiat tu berangkai. Tahu tak maksiat berangkai? Maksiat yang boleh tarik orang ramai masuk dalam neraka dan benci dan tidak cinta kepada Allah SWT. Ini lagi bahaya. Sebab tu kita kena sabar. Tak apalah tak dapat kepentingan dunia pun. Tak apalah tak ada orang puji pun. Tak apalah tak comel pun kalau perempuan kan. Tak comel lah. Kalau buat mungkar pakai bulu mata palsu kan comel. Tak apalah tak comel pun. Yang penting Allah redha. Tu kesabaran yang kedua. Kesabaran yang ketiga pula adalah sabar terhadap sebarang musibah. Saya dah sebut tadi. Musibah ni adalah fitrah dan ujian daripada Allah SWT untuk menguji kita lah. Manusia yang duduk di atas muka bumi ini. Jadi bila kita nak balik bersih kepada Allah SWT, dia kena diuji. Orang yang diuji ni dan dia berjaya pula dalam ujian, inilah sebenarnya pejuang-pejuang yang hebat. Dan sebenarnya kalau kita tengoklah, yang paling susah kita nak lawan adalah nafsu kita sendiri. Sebab tu Ramadan ni adalah bulan untuk membentuk rohani kita. Memanglah orang nampak macam bentuk fizikal sebab boleh kurus, tahan makan, betul tak? Adjust balik makanan. Tapi sebenarnya orang tak nampak. Yang kita buat tu adalah untuk menggemukkan, untuk mendidik rohani kita, membersihkan rohani kita daripada perkara-perkara mungkar dan syirik terhadap Allah SWT. Jadi orang yang hati tulus pada Allah, dia tak kisah dengan ujian. Ujian tu kadang-kadang dia anggap macam pedih juga, tetapi itu adalah macam mainan hidup. Macam kita duk main bola,
Seronok sangat main bola, tiba-tiba kena cah keting. Orang Kelantan kata kan. Jatuh tergolek-golek, rasa nak marah tapi main kan seronok. Tak apalah nak macam mana, betul tak? Jadi kita bila kita anggap ujian tu macam mainan hidup, kita lebih relax dan lapang. Tapi kalau kita anggap ujian ni sesuatu yang membebankan, sesuatu yang Allah timpakan kepada kita sebab Allah tak sayang kita, sebab kita ni macam-macam lah kita berburuk sangka kepada Allah, akhirnya hati kita ni akan berkeluh kesah dan wujud orang kata gelojoh. Sifat tidak sabar tu semakin membuat-buat dalam diri kita, hati kita, dan dia akan nampak pada anggota. Sebab itu Rasulullah SAW pernah bersabda, manusia yang paling banyak kena ujian di atas muka bumi ni adalah para nabi. Kemudian siapa lagi? Iaitu kemudian orang soleh. Ada orang soleh ni dia kena uji sampaikan dengan kefakiran yang sungguh-sungguh teruk, sampai kata ada apa kecuali pakaian yang membaluti dirinya, ataupun dia akan diuji dengan mewah semewah-mewahnya sampai orang lain tak terfikir pun dengan kemewahan tersebut. Tapi nak ceritanya walaupun begitu orang yang soleh ni dia tetap istiqamah dan dia anggap itu adalah maknanya dia tukar, dia twist ujian tu jadi semakin dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan disebutkan di sini kita tengok jiwa seorang mukmin ni mesti ditarbiyah. Wajib ditarbiyah dengan ujian dan kelaparan. Nampak tak? Lapar, ujian. Dia datang sekali. Dan orang mukmin ni dia wajib ditarbiyah begini. Dan sebab itulah bulan Ramadan ini dikenali dengan bulan kesabaran. Bukan setakat makan dan minum, tapi menahan diri daripada nafsu syahwat. Perkara-perkara yang menguruskan puasa. Lepas tu kita nak kejar, tamak dan haloba pula. Nak dapatkan sebanyak mungkin pahala dan ganjaran. Dan juga power-power yang Allah bagi kepada kita dalam bulan Ramadan. Tapi nak tak nak bulan Ramadan ini ditarbiyah jiwa kita terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga 11 bulan akan datang apabila kita sudah biasa terlatih dengan sifat kesabaran dan kental, jiwa kental, kita bersedia untuk bawa apa dia? Tugasan yang Allah bagikan kepada kita. Itu satu. Yang kedua, hati kita pun nampak sebenarnya apa yang kita nak bawa kat dunia ni. Kadang-kadang kita ni sama-sama cikgu, tapi tak fokus pada betul-betul mendidik anak bangsa dan umat supaya dekat dengan Allah. Kita ni doktor, tapi tidak betul-betul memperihalkan isu kesihatan sehingga orang ni dekat kepada Allah. Maknanya kita tak betul-betul fokus dengan tanggungjawab kita sebagai hamba dan khalifah. Tapi orang yang telah dididik hati dengan jiwa yang kental, orang ini bersedia masuk ke dalam medan peperangan yang akan berperang dengan segala makhluk, dengan nafsunya sendiri, dengan segala ujian dan cabaran. Tapi yang paling penting, dia tetap istiqamah atas siratal mustaqim. Itu yang paling penting. Sebab itu kalau kita tengoklah latihan askar, latihan polis, keras kan? Kalau komando tu lagilah, dia latih jiwa tahan, jiwa kental. Tapi ini memang Allah bagi latihan ni standard untuk semua manusia. 1 bulan, bulan Ramadan, maknanya kita ni Allah bagi lagi, tambah power lagi. Kalau setakat dengan kesabaran kita ni kadang-kadang tak terlawan juga. Tapi Allah tambah lagi power Allah dengan kasih sayangnya supaya kita betul-betul semangat untuk berjuang di jalan Allah dan menegakkan kalimah Allah pada 11 bulan seterusnya. Sebab itu kalau orang yang betul-betul fahamlah tentang bulan Ramadan ni bulan kesabaran, insya-Allah dia akan dididik betul-betul hati dia, dia akan tahan jiwa. Dan kita sebagai ibu lah contohnya, saya kan ibu kan. Bila dapat anak yang tahan jiwa dan cekal ni, kita gembira sangat-sangat. Sebab anak macam ni lempar mana-mana pun insya-Allah dia hidup. Tapi kalau anak rapuh, jiwa tisu dan koyak, lempar mana-mana gantung kat kita ni, kat kaki ni. Sampai bila kita boleh tanggung dia? Kita bukan selama-lamanya hidup di atas dunia ini. Jadi setakat itu saja tazkirah saya pada hari ini. InsyaAllah teruskan bersama dengan Persatuan Ulama Malaysia. Sokong kami dan insyaAllah ada disediakan di situ nombor akaun kalau tuan-tuan dan puan-puan nak menyokong segala program yang kami adakan sama ada di peringkat pusat dan di seluruh Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.